Kali ini saya akan menyentuh satu lagi perkara yang merupakan fundamental ataupun teras, asas utama bagaimana kita menilai kesihatan sesebuah organisasi besar seperti Tabung Haji. Jangan lupa, saya telah menyebut sebelumnya 70 bilion nilai RM yang dijaga, 9 juta pendeposit, 30,000 jamaah yang perlu diuruskan, serta portfolio pelaburan yang berhemah. Ini 4 perkara yang akhirnya akan bawa kita kepada tajuk yang saya akan sentuh hari ini bagi menjawab segala tuduhan-tuduhan yang tidak berasas di luar sana. Memahami dahulu 2 perkara asas yang membentuk sesuatu organisasi itu yang kita boleh kata dia sihat ataupun dia tidak sihat. Apatah lagi jikalau lembaga tabung haji punya akta yang secara spesifik untuk menjaga kepentingan pelaburan dan jemaah agar tidak diselewengkan dan tidak disalahgunakan. Asas paling utama, punca segala permasalahan yang hari ini menjadi satu tuduhan liar politik atas saya khususnya dan kepada Pakatan Harapan secara umumnya, sebenarnya dilihat secara objektif. Apa masalah sebenar tabung haji? Semasa diberi amanah, saya telah melihat dulu apa asas yang saya akan buat dalam proses pemulihan tabung haji. Dan asas ini sangat signifikan, sangat penting, kerana jikalau tidak diatasi, semua aktiviti tabung haji tidak akan membawa apa-apa faedah, dan malah jika tidak dirawat, bolehlah kita anggap sebagai satu pendarahan yang teruk jika tidak dirawat dengan satu penyelesaian yang tuntas, maka pendarahan itu akan terus memberi kesan kepada keseluruhan tabung haji dan aktivitinya, dan paling kita takut ialah kebajikan 9 juta pendeposit serta tergugatnya 70 bilion nilai deposit dan 30,000 jemaah haji. Baik. Ia sebenarnya 2 perkara saja dinilai: tanggungan dan aset. Tanggungan termasuk yang dikatakan tanggungan ialah apabila para pendeposit menabung, maka ia dikira sebagai tanggungan bagi tabung haji, atau di dalam bahasa Inggeris dia panggil liabilities. Apabila duit itu kita terima dan dilaburkan untuk pelaburan yang berhemah, dan ia dianggap sebagai pelaburan itu adalah aset yang kita boleh sebut sebagai sama ada instrumen pelaburan itu berbentuk tunai, saham, hartanah, dan sebagainya, maka ia menjadi aset kepada tabung haji. Aset ini sangat penting diuruskan bagi kita memenuhi kehendak dan keperluan pengeluaran pendeposit. Contoh, jangan lupa nilai duit yang disimpan oleh pendeposit adalah tanggungan bagi tabung haji. Dia terpaksa itu sebagai tanggung, bukan aset. Tapi yang dia labur itu semua adalah aset dia. Jadi semasa dia melabur dengan berhemah, dia kena tengok betul-betul portfolio pelaburan itu macam mana dan sebagainya, dibuat keputusan secara due process, ya.
Kalau tidak diurus dengan baik, dia kena bersedia apabila para pendeposit nak keluarkan duit, maka dia kena ada di sana persediaan karat. Itulah hubungan antara aset dengan liability ataupun tanggungan. Jikalau tidak diurus dengan baik, apa akan berlaku? Di sinilah kita menyatakan, kalau para pendeposit di atas apa juga sebab-sebab tertentu, kerana ia melibatkan soal kepercayaan, dia melibatkan soal satu pentadbiran yang telus dan sebagainya. Kalau apa berlaku, katakan mereka nak keluarkan duit, ini adalah tanggungan bagi tabung haji. Tapi jikalau aset yang dilaburkan itu semua dibuat dengan cara yang tidak berhemah, malah kerugian kepada tabung haji itu sendiri, maka jikalaulah berlaku besar-besaran secara panik, mereka nak keluar, nak bawa duit keluar daripada tabung haji, di sinilah isu yang mana kita kena atasi supaya pelaburan yang merupakan aset ini membawa hasil, membawa untung, dan dia tidak boleh aset ini lebih rendah daripada pelaburan ataupun tanggungan. Dan jikalau itu berlaku, saya akan sentuh di dalam penerangan saya yang seterusnya. Saya telah menjelaskan supaya para pendengar di luar sana memahami antara apa itu dikatakan sebagai aset, apa itu yang dikatakan sebagai tanggungan. Sekarang, secara praktikalnya, mari kita lihat apa berlaku semasa saya diamanahkan untuk jaga tabung haji. Kerana saya kata tadi, jikalau aset kita dilabur dalam satu bentuk pelaburan yang tidak berhemah, apatah lagi ia dijadikan sebagai satu kepentingan politik untuk menyelamatkan sesuatu syarikat, sesuatu perniagaan dan sebagainya, maka sudah tentulah kesan dari sudut tanggungan yang terpaksa kita tanggung itu akan bagi satu impak yang besar kepada kepentingan 9 juta pendeposit. Baik, apa berlaku secara praktikalnya? Ketika saya ambil alih, maka saya pastinya akan melihat kedudukan keuangan untuk tahun 2017. Saya ambil alih tahun 2018 pada bulan Mei 2018, Jun 2018 gitu. Maka suatu itu untuk saya memulakan sesuatu, saya perlu melihat kedudukan keuangan tahun 2017, dan saya amat terkejut. Walaupun sebelumnya waktu itu saya berada di blok pembangkang sebelum menjadi kerajaan, kita mendengar dan kita telah menyebutnya di parlimen, tapi dinafikan oleh menteri sebelum ini, yaitu Datuk Seri Jamil Khair, dan juga timbalannya yaitu Datuk Ashraf Wajdi, Dr. Ashraf Wajdi. Maka apabila saya mau melihatnya secara kertas, di atas kertas, apa sebenarnya yang berlaku dari sudut kedudukan keuangan tabung haji, maka di sinilah segalanya bermula di sini. Apabila kita mendapati jurang defisit antara tanggungan dan aset, yang kata dua benda tadi itu, dua trust tadi itu, berlaku satu jurang yang amat besar secara defisit. Secara defisit maknanya negatif. Bila negatif, itu menggambarkan satu keadaan bahaya. Kalau berlaku sesuatu, maka ia akan menjejaskan, dan saya akan terangkan di sini secara angkanya. Ketika kita ambil alih, jumlah tanggungan yang ada pada keuangan tabung haji ialah 74.4 bilion RM. Itu tanggungan dia. Tanggungan ni makna bukan kita punya, kita kena serah balik kalau berlaku apa-apa yang berlaku pengeluaran dan sebagainya. Berapakah jumlah aset? Di sinilah isunya. Jumlah aset yang ada di dalam penyata keuangan tahun 2017 ialah 70
bilion. Bandingkan tanggung lebih besar daripada aset. Apabila tanggung lebih besar iaitu 74.4 bilion daripada aset iaitu 70.3 bilion, maka ada jurang antara kedua itu, defisit atau bahasa kita negatif 4.1 bilion RM. Saya ulang, 4.1 bilion RM. Kesannya amat besar. Satu, bagaimana pengeluaran hibah boleh dikeluarkan sedangkan ia tidak mengikut akta Seksyen 22 yang menyebut bahawa agihan keuntungan atau hibah, kadang disebut dividen, tidak boleh dikeluarkan dalam keadaan tidak ada untung dan dalam keadaan aset lebih rendah daripada tanggungan. Kedua-dua keperluan untuk agih untung itu dalam akta tabung haji tidak memenuhi. Maka kedua yang lebih bahaya ialah jikalau para pendeposit hilang kepercayaan, mereka nak keluarkan duit mereka, dan apabila keluarkan duit mereka, jika berlaku panik ataupun bank run, semua pakat keluar pasal dah tak percaya duit mereka pergi mana, atau mereka menganggap kalau itulah realitinya, maka adakah tabung haji ambil untung dari simpanan mereka itu, dan akhirnya hibah itu bukan dari untung, tapi hibah itu daripada duit pendeposit sendiri. Maka di sini akan berlaku panik. Bila berlaku panik, jangan lupa tabung haji bagi jaminan. Dalam Seksyen 24 Akta Tabung Haji bahawa menyebabkan kerajaan adalah guarantor, penjamin kepada semua pendeposit ini, kepada semua nilai pendeposit ini. Bayangkan apa akan jadi kalau tabung haji dipaksa untuk bayar balik mereka yang keluarkan, bukan sedikit. Ada yang berjuta-juta dia simpan di dalam tabung haji. Maka ketika itu, jikalau defisit berlaku dalam keadaan sekarang, tabung haji terpaksa force sale. Dia mencairkan aset-aset ini, saham ini dan sebagainya ini, dan ketika itu akan berlaku panik kepada pasaran kerana mereka terpaksa cepat untuk nak cairkan aset-aset yang saya sebutkan tadi. Di sinilah secara sistemik, maknanya berantai-rantai, akan menyebabkan keseluruhan pasaran saham panik, bursa akan panik, pasaran hartanah akan panik, dan dia tidak baik untuk melihat kesihatan ekonomi negara secara menyeluruh. Begitulah bagaimana kami membuat satu keputusan yang besar untuk menyelamatkan tabung haji. Jikalau kita tidak selesai isu ini, maka segala perkara yang datang kemudiannya akan menjadi beban kepada 9 juta pendeposit, 70 bilion nilai, dan 30,000 bakal jemaah haji. Itu hakikatnya. Itu puncanya. Dan kalau mereka yang mendengar ini menyatakan tidak ada isu di situ, bagilah juga hibah yang tinggi. Ini menandakan kita membunuh tabung haji yang begitu hampir pada diri umat Islam. Kita jumpa lagi dalam penjelasan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.